Mungkin ada di antara kita yang sedar bahawa benua Eropah tidak begitu banyak memiliki pencakar langit. Walaupun ia adalah antara benua yang paling membangun, padat dengan penduduk dan juga kaya, jumlah pencakar langit di Eropah tersangatlah sedikit, terutamanya jika dibandingkan dengan Asia dan Amerika Utara. Daripada 218 pencakar langit yang dibina di benua Eropah sehingga hari ini, 66% daripadanya terletak hanya di 5 buah bandar, iaitu London, Paris, Frankfurt, Moskow dan Istanbul. Jadi, persoalan mudah di sini adalah mengapa bandar-bandar besar Eropah lain tidak sukakan pencakar langit? Bagaimana mereka berkembang tanpa pencakar langit yang dilihat sebagai penanda kemajuan? Dan adakah situasi ini akan berubah ketika bangunan pencakar langit mula mendapat perhatian pada abad ke-19, iaitu pertama di Chicago dan kemudian di New York? Banyak bandar di Eropah telah terbina kukuh dengan bangunan bersejarah dan kawasan awam, membuatkan ruang untuk struktur baru yang besar terhad. Kebanyakan bandar-bandar Eropah pada ketika itu juga dizoomkan secara sekata, dan daerah-daerah penting juga tidak mempunyai permintaan untuk pembangunan bangunan tinggi. Selain itu, ketika kekuatan dan pengaruh Amerika Utara mulai berkembang, persaingan budaya muncul antara orang Amerika yang melihat sistem kelas Eropah sebagai ketinggalan zaman dan orang Eropah yang melihat sesetengah cita-cita Amerika sebagai tradisi yang menghakis dan cara hidup Eropah. Hasilnya, kedua-dua benua menjadi lebih berhati-hati dalam menerangkap konsep yang digunakan oleh yang lain. Ketika Amerika Utara mempunyai impian untuk menjadi model kepada era baru, Eropah pula berusaha untuk mengekalkan warisannya. Dan walaupun fakta ini menjelaskan mengapa pembinaan pencakar langit pada mulanya tidak mendapat tempat di Eropah, namun ia tidak menerangkan apa yang mengekang benua ini daripada membina pencakar langit sejak dari itu. Selepas Perang Dunia Kedua, banyak yang berpendapat bahawa bandar-bandar Eropah akan menjadi lebih moden dan meniru pencakar langit yang sedang membangun di seluruh Amerika Utara. Walau bagaimanapun, di Eropah Barat, iaitu di mana banyak bandar kehilangan mercu tanda dan struktur bersejarah, mereka lebih bersemangat dan memilih untuk membagi apa yang telah musnah. Tambahan pula, jumlah populasi di Eropah yang agak rendah pada ketika itu bermakna permintaan untuk bangunan tinggi tidak wujud. Hasilnya, struktur sederhana menggantikan bangunan-bangunan yang tidak dapat diselamatkan atau dibaiki. Sementara itu, di Eropah Timur, usaha untuk membangunkan semula oleh Kesatuan Soviet sebahagian besarnya terdiri daripada struktur-struktur yang sama dengan ketinggian sederhana 5 hingga 10 tingkat, bertujuan untuk menempatkan semula sebahagian besar penduduk. Ketika inilah bangunan-bangunan pencakar langit pertama di Eropah terbina, bukannya sebagai tindak balas kepada pertumbuhan dan kekayaan, tetapi usaha Kesatuan Soviet untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruh mereka. Walaupun Prussia tidak pernah membina bangunan pencakar langit yang sebenar, namun ia bertanggungjawab dan menjadi penyebab kepada kekurangan bangunan pencakar langit di seluruh benua ini. Tanpa peraturan pengezonan yang jelas, tahun 1960-an menyaksikan banyak bangunan di kota itu dirobohkan untuk memberi laluan kepada struktur besar dan moden yang tidak begitu mementingkan nilai seni bina atau budaya. Menyedari kerosakan yang disebabkan oleh pembangunan semula terhadap bandar ini, ramai tokoh penting dan arkitek terkemuka mencipta istilah Brusselsization dan melobi untuk memperkenalkan peraturan perancangan bandar baharu. Peraturan-peraturan ini mengahadkan skala bangunan baru dengan begitu ketara dan pemulihan bangunan lama didahulukan, yang mana menjaga struktur budaya bandar tersebut. Pergolakan di Brussels ini menyebabkan masyarakat umum tidak sukakan bangunan moden di seluruh Eropah dan ramai yang melihatnya sebagai hambar atau tidak mempunyai jiwa. Sebagai tindak balas, banyak bandar menggunakan pakai peraturan yang sama dan menetapkan daerah terkawal seperti La Défense di Paris untuk menjauhkan pembinaan bangunan tinggi dari pusat bersejarah. Bermulanya abad ke-21, ketidaksukaan terhadap bangunan tinggi semakin pudar di seluruh benua Eropah apabila tren seni bina berubah dari struktur seperti kotak ke arah reka bentuk yang lebih unik. Sejak awal tahun 2000, pembinaan beberapa pencakar langit mula dilihat di pusat keuangan utama seperti London, Paris, Moskow, Istanbul dan Frankfurt disebabkan oleh permintaan terhadap ruangan komersial yang semakin meningkat. Sebaliknya, bandar-bandar Eropah yang lebih kecil yang mengalami pertumbuhan yang sederhana telah
mengalihkan tumpuan mereka kepada alam sekitar dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kawasan-kawasan di bandar di Skandinavia dan Eropah Tengah berada di kedudukan teratas dunia dari segi kemampanan, kebahagiaan dan kesejahteraan sambil mengekalkan kepentingan dalam ekonomi negara mereka. Walau bagaimanapun, pembinaan bangunan pencakar langit di bandar-bandar besar pada hari ini tidak lagi didorong oleh pertumbuhan ekonomi semata-mata atau keperluan ruang pejabat komersial. Dengan 60% populasi manusia global akan tinggal di kawasan bandar pada tahun 2030, bangunan pencakar langit kini semakin terkenal terutamanya di seluruh Asia dan Amerika Utara.